الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله كان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. Sadaqallahul azim. Katakanlah wahai Muhammad, patutkah aku terpedaya dengan kata-kata dusta syaitan itu
sehingga aku hendak mencari hakim selain dari Allah. Padahal dialah yang menurunkan kepada kamu kitab Al-Quran yang jelas nyata kandungannya satu persatu tentang yang benar dan yang salah. Dan orang-orang yang kami berikan kitab mengetahui bahawa Al-Quran itu adalah diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenar-benarnya. Oleh itu jangan sekali-kali engkau menjadi salah seorang dari golongan yang ragu-ragu. Dan telah sempurnalah kalimah Tuhanmu, yakni Al-Quran, meliputi hukum-hukum dan janji-janjinya dengan benar dan adil. Tiada siapa yang dapat mengubah sesuatu pun dari kalimah-kalimahnya. Dan dialah yang sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Dan jika engkau menurut kebanyakan orang yang ada di muka bumi, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Tiadalah yang mereka turut melainkan sangkaan semata-mata. Dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui akan sesiapa yang sesat dari jalannya. Dan dialah yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka makanlah dari sembelihan binatang-binatang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika betul kamu beriman kepada ayat-ayat. Dan tidak ada sebab bagi kamu yang menjadikan kamu tidak mahu makan dari sembelihan binatang-binatang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Padahal Allah telah menerangkan satu persatu kepada kamu apa yang diharamkan atas kamu, kecuali apa yang kamu terpaksa memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia hendak menyesatkan dengan hawa nafsu mereka dengan tidak berdasarkan pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah lebih mengetahui akan orang-orang yang melampaui batas. Dan tinggalkanlah kamu dosa yang nyata dan yang tersembunyi. Kerana sesungguhnya orang-orang yang berusaha melakukan dosa, mereka akan dibalas dengan apa yang mereka telah lakukan. Dan janganlah kamu makan dari sembelihan binatang-binatang halal yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Kerana sesungguhnya yang demikian itu adalah perbuatan fasik, yakni berdosa. Dan sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada pengikut-pengikutnya supaya mereka membantah, menghasut kamu. Dan jika kamu menurut hasutan mereka untuk menghalalkan yang haram itu, sesungguhnya kamu tetap menjadi orang-orang musyrik. Dan adakah orang yang mati hatinya dengan kufur, kemudian kami hidupkan dia semula dengan hidayah petunjuk, dan kami jadikan baginya cahaya iman yang menerangi sehingga dapat ia membezakan antara yang benar dengan yang salah, dan dapatlah ia berjalan dengan suluhan cahaya itu dalam masyarakat manusia. Adakah orang yang sedemikian keadaannya sama seperti yang tinggal tetap dalam gelap gulita kufur yang tidak dapat keluar sama sekali daripadanya? Padahal sebagaimana iman itu diperlihatkan keelokannya kepada orang yang beriman, diperlihatkan pula pada pandangan orang-orang kafir itu akan keelokan apa yang mereka telah lakukan dari perbuatan kufur dan segala jenis maksiat. Dan demikianlah kami adakan dalam tiap-tiap negeri orang-orang besar yang jahat, supaya mereka melakukan tipu daya di negeri itu, padahal tiadalah mereka memperdayakan selain dari dirinya sendiri. Kerana mereka lah yang akan menerima akibat yang buruk, sedang mereka tidak menyedarinya. Masih lagi dalam penafsiran Suratul An'am, surah yang ke-6 pada juzuk yang ke-8, bermula ayat 114 sehingga 123. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan tentang bagaimana Al-Quran itu menjadi dalil akan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana dalam penafsiran ayat-ayat yang lepas, bila golongan-golongan penyembah berhala, golongan musyrikin meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan mukjizat tanda kebenaran berupa kemahuan mereka, supaya ditukar bukit Safa menjadi emas, supaya diturunkan malaikat, supaya dihidupkan orang mati, supaya itu, supaya ini.
kononnya dengan mendatangkan ayat-ayat tadi atau mukjizat tadi, kami akan beriman. Maka Allah Ta'ala menempelak mereka dan mengingatkan orang beriman bahawa permintaan mereka tidak perlu dilayan. Kerana sebab pertama, kalau mereka meminta, sesudah itu mereka tidak beriman, mereka akan dibinasakan. Yang kedua, mereka tidak meminta untuk dapat hidayah. Mereka meminta untuk mempermain-mainkan, memperolok-olokkan. Supaya para pendakwah sepanjang zaman mengetahui golongan yang cuba memperolok-olokkan dengan golongan yang memang mencari kebenaran. Maka golongan yang cuba memperolok-olokkan, maka mereka tidak perlu dilayan kehendak-kehendak mereka. Tetapi golongan yang memang ingin mencari hidayah, ya boleh. Kita boleh berbincang. Dan kita dah sebut, Allah Ta'ala nak jadikan dalam makna iman ini ialah akal yang berfungsi. Bukannya pandangan mata semata-mata. Kerana mereka nak lihat itu, nak lihat ini, bila diturunkan malaikat, nanti mereka akan minta tengok Tuhan pula. Boleh tak biar Tuhan turun? Mereka sudah meminta sesuatu tidak lagi menggunakan akal. Kerana kita tuan-tuan logik, bila kita minta sesuatu, kita mesti gunakan akal kita. Kerana setiap apa yang kita minta, dia ada hubungan dengan akal. Sesuatu yang kita minta dengan membelakangnya akal, maka ia meminta sesuatu yang sia-sia. Kita minta sesuatu yang mana dia ada hubungan dengan akal, kita akan kembangkan dia. Kita akan memperlihatkannya dengan lebih baik. Tetapi sekadar untuk melihat secara pandangan mata kasar, tetapi akal tidak mau berfikir, maka yang macam ni datanglah macam mana pun mereka nak, mereka tidak akan beriman. Maka dalam ayat yang kita baca pada malam ini, Allah menegaskan kepada Nabi SAW, bolayang permintaan-permintaan karut-marut mereka tadi. Sebab mereka bukan nak beriman, mereka nak mempermainkan. Cukuplah Allah menjadi hakim. Cukuplah Allah membenarkan kamu, wahai Muhammad, adalah Rasul. Cukup. Dengan menurunkan Al-Quran yang menjelaskan secara terperinci. Sebab itu Allah menyatakan, Afaghairallahi abtari hakama. Apakah aku mencari selain daripada Allah bagi menyokong kerasulanku? Kalaulah aku sudah berkata aku Rasul, kamu tak percaya, maka aku tak perlu kepercayaan kamu. Cukup Allah yang telah mewahyukan kepadaku dan menurunkan kepadaku kitab. Anzala ilaikum huwallazi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Kerana Allah telah membenarkan kerasulanku dengan menurunkan kitab yang bersifat mufassal. Apa itu mufassal? Di dalamnya terkandung semua perkara. Sama ada keindahan bahasa Al-Quran itu sendiri yang tak boleh dicabut oleh para pujangga, para sastrawan, para ahli bahasa zaman kamu dan zaman selepas kamu. Sebab bila orang nak lawan sesuatu, dia akan lawan gambaran zahir dahulu. Al-Quran pada gambaran zahirnya sudah mukjizat. Kemudian mufassal ini juga memberi maksud di dalamnya terkandung ilmu yang macam-macam. Semua ilmu ada, sama ada kita sebut ilmu yang berkait tentang merawat jiwa, ilmu yang berkait dengan fardu ainnya, fardu kifayahnya, ilmu yang berkait dengan ekonominya, yang berkait tentang sosialnya, yang berkait tentang rumah tangganya, cerai berainya, berkait dengan penjagaan anaknya, ilmu yang berkait dengan peperangannya, perdamaiannya, ilmu yang berkait dengan pembahagian harta pusakanya, ilmu yang berkait dengan aturan-aturan hidup kamu seharian, keimanan kamu tentang hari akhirat, apa yang disediakan di hari akhirat, ilmu sejarah, ilmu geografi, ilmu astronomi, semua ilmu di dalamnya. Sebab itu seorang ulama terkenal, Imam Fakhrul Razi, mengarang satu tafsir namanya Mafatihul Ghaib, atau juga dikenali sebagai tafsir Ar-Razi. Di dalamnya dihuraikan semua ilmu yang relate, yang berkait dengan ayat Al-Quran. Sama ada sejarahnya, geografinya, sainsnya, matematik, semua. Sebab itu kita lihat, para ulama yang menafsirkan Al-Quran, mereka ini punya ittijah atau manhaj masing-masing. Ada yang menafsirkan Quran secara hukum hakam, seperti tafsir Qurtubi. Hukum hakam banyak. Ada yang menafsirkan Al-Quran secara sejarah, seperti tafsir At-Tabari. Maka dia bawa semua riwayat-riwayat sehingga berkait dengan asal-usul manusia dan sebagainya. Dan ada tafsir yang berkait dengan keindahan bahasa. Keindahan bahasa seperti tafsir Zamakhsyari ataupun Al-Kashaf, Imam Zamakhsyari.
dan juga fi zilalil Quran. Ada tafsir yang membahaskan tentang perkara yang berkait dengan kita katakan i'jaz, mukjizat dari sudut sainsnya. I'jaz atau mukjizat dari sudut ilmu sejarahnya. Sebagaimana saya sebut tafsir Ar-Razi. Setiap tafsir-tafsir yang dikarang oleh para ulama, dia akan menekankan aspek yang merupakan keperluan manusia. Yang ini Allah Ta'ala sebut mufassal. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu pun yang kami tinggalkan, melainkan kami jelaskan dalam Al-Quran ini. Dijelaskan semua kaedah-kaedah kehidupan, kaedah-kaedah keimanan. Bukan sejarah yang tidak diketahui oleh manusia, Allah ceritakan bukan jawapan-jawapan kepada pertanyaan hidup. Daripada mana kita, ke mana kita, dijawab oleh Al-Quran. Sesuatu yang tidak dapat dijawab dalam alam kekufuran, ia cuma dijawab dalam alam keimanan. Kerana alam kekufuran tidak mampu menjawab di mana berakhir hidup ini. Hanya mereka nampak kubur, mati, dah habis. Bukan sehingga mereka tidak ada matlamat hidup. Apa matlamat hidup? Just to be, untuk jadi engineer, untuk jadi arkitek, setakat tu. Lepas tu, tak ada. Kami tunggu pencik. Ia berbeza dengan matlamat iman. Melihat kepada syurga. Destinasi terakhir setiap orang beriman. Redha Allah, keampunan dan melihat zat Allah. Melihat zat Allah. Orang-orang kafir tuan-tuan, habis banyak mereka nak tunggu pencing, mereka nak tengok pantai-pantai, gunung ganang, flora dan fauna. Mereka nak tengok benda-benda yang bersifat keindahan alam. Setakat tu je pandangan mereka. Kita orang beriman ingin melihat keindahan syurga dan keindahan zat Allah. Memandang zat Allah. Lihat jauhnya matlamat orang beriman. Demikian Al-Quran yang memandu kita. Maka Allah menjelaskan dalam ayat ini, wahai Muhammad, tak payahlah peduli orang kafir nak percaya kamu Rasul ke tak percaya. Kerana mereka ni di kalangan orang tak punya akal yang sihat. Maka cukuplah Al-Quran sebagai dalil kamu Rasul. Satu. Yang kedua kata Allah, walladzina atainahumul kitab, dan orang-orang yang telah kami berikan kitab, Yahudi dan juga Kristian, ahli kitab. Ya'lamun, mereka semua tahu. Mereka ada ilmu itu. Annahu munazzalun min rabbika bilhaq, bahawa Al-Quran ini diturunkan daripada Tuhan dan kamu ialah Rasul. Fala takunanna minal mumtarin, maka wahai Muhammad, jangan kamu ragu-ragu lagi dengan dua saksi ini. Baik, bila Allah Ta'ala menyebut wala takunan, apakah Rasulullah ragu? Jawapannya tidak. Nabi SAW tak pernah ragu, tetapi Allah Ta'ala nak beritahu kepada baginda SAW, seolah-olah nak beritahu kepada segala orang-orang kafir ini, bahawa jangan, Allah Ta'ala nak beritahu pada Nabi SAW, bahawa jangan dipeduli golongan orang yang ragu-ragu ni. Kamu wahai Muhammad tak ragu. Kita gini tuan-tuan, sebagai contoh, mudah. Kita bila kita bijak, kita cikgu, saya cikgu. Saya bila mengajar anak murid saya satu ilmu, saya memang faham dulu. Tak mungkin saya tak faham baru saya nak ajar. Saya faham dah. Saya sekarang nak pindahkan kefahaman kepada anak murid saya. Maka saya mula ajar. Saya tunjuk caranya, jalannya, saya sebut secara turutan supaya anak murid saya faham. Tiba-tiba mereka buat tak faham contohnya. Maka saya tak perlu ragu-ragu dengan metod saya. Metod itu sudah cukup menjadikan dia patut faham, tapi dia perlu berusaha lebih lagi untuk faham benda ni. Bukan saya. Saya dah tunjuk bukti yang jelas. Maka bila mereka tak faham, salah itu bukan peringkat saya, peringkat mereka. Mereka perlu tengok elok-elok, fikir elok-elok sehingga mereka faham. Sebab kaedah diberikan ni dah betul. Daripada tanda-tanda kerasulan Nabi SAW, wahyu dan sebagainya. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, fala takunanna minal mumtarin. Kamu jangan lagi peduli orang-orang yang ragu-ragu itu, wahai Muhammad. Kamu telah menyampaikan yang hak, dah sampai. Apa yang kamu beritahu mereka dah sampai. Tapi yang menghalang ego, dengki, maka itu kita tak boleh buat apa. Macam gini tuan-tuan, bila kita beritahu orang, saya tak buat, contoh, kita nafikan. Tuan tak kira awak memang buat. Dia tetap nak cakap benda yang kita tak cakap. Jadi itu pulang. Buat apa kita nak layang sangat. Kemudian sesudah itu Allah menyebut, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla. Dan telah sempurnalah wahyu Allah ini. Telah sempurnalah apa yang telah Allah Ta'ala turunkan dalam Al-Quran ini. Kalimah Tuhan sidqan wa 'adla, yang maha benar
lagi adil. Maksud adil di sini ialah segala hukum hakam dalam Quran itu sifatnya adil. Segala hukum hakam dalam Quran. Carilah hukum hakam tak adil, baik faraid ke, baik nikah kahwin ke, semuanya bersifat adil. La mubaddila li kalimati. Tidak ada tanda Al-Quran ini wahyu Allah. Tidak boleh diubah, tidak boleh dipinda, tak boleh dikurang, tak boleh ditambah. Maka wahai Muhammad, cukuplah Al-Quran sebagai bukti. Dan kalau kamu nak tahu juga, tanya juga ahli kitab. Mereka ahli kitab juga tahu tentang adanya wahyu yang di Quran. Sebab apa yang disebut dalam Quran itu juga ada apa sesuatu yang memang ingin diketahui oleh ahli kitab. Cerita benda tu ada dalam kitab-kitab Taurat dan Injil. Kisah Musa, kisah Isa, kisah-kisah Nabi dulu ada. Itu ada dalam kitab mereka. Untuk menunjukkan kebenaran, untuk menunjukkan wahyu yang disampaikan pada Nabi SAW itu benar. Punya asas yang cukup kuat. Sesudah Allah Ta'ala menjelaskan supaya baginda SAW jangan dipedulilah, dah tak percaya sudah. Lalu Allah kata, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau kamu nak peduli semua orang atas muka bumi ini, wahai Muhammad, mereka ni akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Tuan-tuan, bila kita nak nyampaikan suatu prinsip, disiplin, kita tak boleh ikut orang, orang kena ikut kita. Tapi kalau kita cuba ikut orang, jadi asas tadi dirosakkan. Sebab saya katakan asas keimanan tadi, dia ada peraturan iman. Bukan asas keimanan mengikut apa yang diinginkan oleh musyrik Mekah. Orang mati kena hidup balik beritahu. Kemudian malaikat kena turun. And then nanti dia akan minta macam Yahudi minta. Boleh tak kami nak tengok Tuhan? Biar Tuhan cakap sendiri. Maka mereka lupa peraturan dunia macam mana. Sebagaimana mereka tahu tentang bidang perniagaan, peraturan perniagaan macam mana. Maka dalam peraturan tauhid, dia ada peraturan. Allah dah hantar Rasul. Kamu mesti percaya Rasul ini. Dan Allah telah menurunkan pada Rasul ini wahyu. Cukup untuk kau berfikir kebenarannya. Kerana selama ini pun kamu judge sesuatu itu benar menggunakan akal. Kamu tak perlu pun Allah turun ke dan sebagainya. Dalam keadaan kamu dah ada keimanan pada Tuhan. Oh, Allah menentukan itu dan ini, tak pernah pun kau minta Tuhan turun pun. Tapi bila nak menafikan kerasulan Nabi Muhammad SAW, kamu mula berfikir di belakang akal, bukan di hadapan akal kamu. Kemudian kata Allah, in yattabi'una illa dhann. Mereka cuma mengikut wasangka mereka. Wa inhum illa yakhrusun. Mereka ini cuma dengki padamu, wahai Muhammad. Dah orang jenis dengki, tuan-tuan sekalian. Orang jenis dengki ni dia suka buat spekulasi. Perkataan yakhrusun ini dengki sambil buat spekulasi. Macam mana? Contoh, dia ni ajak orang ni sebab ada benda lain ni, dia spekulate. Dia ni sebenarnya menyamar Nabi ni, dia ni nak macam tu, macam dia berspekulasi. Macam ginilah tuan-tuan, umpama orang kita jumpa orang berspekulasi. Kita tolong dia, dia kata kita tak ikhlas. Kita tak tolong dia, tengok orang tu tak tolong. Bila tolong kata tak ikhlas pula. Ini orang yang tolak secara spekulat. Jadi kita nak cakap apa? Kelompok yang membina atau kelompok yang dengki dengan kita, setiap tindakan kita dia akan spekulatifkan, dia akan spekulasikan. Jadi semua benda tak kena. Bila kita buat macam dia nak, dia twist ikut lain pula. Bila kita buat bukan macam dia nak, dia menuntut macam dia nak. Ya, contoh, kalau malaikat tu turun, dia kata ni sihir ni, bukan malaikat ni. Pula dah. Kalau sekiranya Quran tu turun sejumlah macam mereka nak, oh, ini bukan Quran ni, ini bukan wahyu, barangkali reka ni. Jadi, kalau nak ikut semua mereka, wahai Muhammad, dengan jiwa dengki yang mereka ada, kamu tak akan boleh memuaskan hati mereka. Jadi kalau saya bagi contoh dalam kehidupan kita, tuan-tuan berurusan dengan orang macam ni, yang dengki dan berspekulasi, macam mana kita nak kenyangkan dia dengan perbuatan kita? Yang ini nak jadikan dia berpuas hati. Takkan. Tuan-tuan tolong salah, tak tolong salah. Bila kita tolong, dia kata, alah, tolong lambat buat apa? Bila kita tak tolong, kenapa tak tolong? Lambat pun apa salahnya? Asalkan tolong. Pula dah. Jadi tuan-tuan nak, macam mana nak bertindak dengan orang macam ni? Sebab orang dengki macam tu ayat dia. Dia tak akan gunakan akalnya, tapi dia akan guna spekulasi. Untuk menolak. Menolak. Bila kita mengajar, dia kata kita tak ikhlas. Bila kita tak ngajar, dia kata ilmu ada tapi tak ngajar. Habis nak buat macam mana? Jadi ikut perintah Allah tu. Jangan ikut lenggok mereka, jangan ikut rentak mereka, jangan ikut permintaan mereka. Just lakukan apa yang Allah perintah. Sebab itu Allah kata,
ikut apa yang Allah Ta'ala turunkan. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilih. Wahai Muhammad, Allah Ta'ala mengetahui siapa yang sebenarnya sesat daripada jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah mengetahui siapa yang berada dalam petunjuk. Kan di kalangan mereka, wahai Muhammad, ada yang kami pilih untuk mereka jadi sesat. Dia ego, sombong. Dan ada sebahagian mereka akan mendengar kebenaranmu. Sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan, setiap perkara kita cakap, ada orang percaya, ada orang tak percaya. Maka kita jangan merasa tertekan dengan orang tak nak percaya kita. Yang penting apa yang kita beritahu tu benar. Maka Allah mengingatkan Nabi SAW, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, wahai Nabiku, wahai hambaku. Kalangan mereka ada yang akan terus memiliki kesesatan walau apa kamu cakap. Kalangan mereka ada yang akan kuberi petunjuk. Sebab itu Rasulullah diperintahkan fastaqim kama umir. Istiqamah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istiqamah dan dakwah. Yang tolak, yang cakap itu ni, maka ini yang dipedulikan. Nabi terus bergerak. Sehingga makin ramai, makin bertambah. Sehingga berlakulah hijrah. Sehingga Islam kembali ke Mekah. Dan akhirnya keimanan tertegak pada semua dunia ini. Seluruh dunia. Islam berkembang di Mekah, berkembang di Madinah, berkembang di Mekah. Sebenarnya tanah Arab. Kemudian Islam masuk ke India, Islam masuk ke China, masuk ke Asia Tengah, masuk ke Afrika. Bukan sekadar masuk, Islam memerintah. Islam memerintah di India dengan kerajaan Khilji, kerajaan Ghaznawinya, daripada kerajaan Turkinya, kemudian kerajaan Mamluknya, kemudian kerajaan Mongolnya atau Mongolnya. Islam memerintah pula di China, Islam memerintah pula di Asia Kecil, di Asia Tengah. Islam memerintah pula di Kabul, di Afghanistan, di Samarkand. Islam memerintah pula di Afrika, lahir negara Islam di Afrika, sehingga keseluruhannya. Maka lihat bagaimana perkembangan Islam satu dunia. Wahai Muhammad, kerja kamu sampaikan. Jadi ini juga sebagai satu prinsip dakwah dan prinsip kehidupan. Tuan-tuan, dalam kehidupan ni, bila kita dah memang buat benda baik, jangan peduli orang yang berspekulatif tentang perbuatan kita. Biarkan mereka, kita jalan terus. Jalan terus. Itulah kekuatan orang yang berkata benar, bercakap benar dan bertindak benar. Dia mampu jalan terus walaupun on road, off road dia boleh lalu. Walaupun mungkin kalau off road termasuk gear 1, gear 2, tak apalah, tetap jalan. Kalau on road boleh sampai gear 7. Okey. Artinya inilah kita katakan sunnatullah dalam dakwah. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, fakulu mimma zikra smullahi alaihi in kuntum bi ayati mu'minin. Dan makanlah kamu dengan apa yang disembelih atas nama Allah kalau benar kamu beriman. Wa ma lakum, dan kenapa kamu tidak memakan apa yang disebut nama Allah atasnya? Wa qad fassala lakum, sedangkan Allah telah menerangkan sebelum ini kepada kamu, ma harrama alaikum, apa yang telah diharamkan ke atas kamu, melainkan illa ma turidtum ilaih, melainkan dalam keadaan darurat. Wa inna katsira, sesungguhnya kebanyakan mereka, la yudilluna bi ahwaihim bighairi ilm, banyak ikut hawa nafsu berbanding ilmu. Inna rabbaka huwa a'lam bil mu'tadin, Allah Ta'ala mengetahui siapa yang melampau. Baik, bila cerita bab hidayah, tiba-tiba cerita bab sembelihan. Apa kaitan sembelihan ni? Tiba-tiba Allah kata makanlah yang disembelih menyebut nama Allah. Sebab agama berhala, mereka tidak ada satu cara hidup. Mereka cuma ada satu ritual. Ritual-ritual itu kita nampak hubungan mereka dengan agama berhala. Waktu dalam kehidupan lain tak nampak mereka ni penyembah berhala. Nampak mereka ni jenis cari dunia je. Iaitu di antara ritual mereka ialah menyembelih binatang untuk berhala. Itu ritual yang paling ketara nampak. Memberi makan pada berhala. Kalau kita perhatikan penyembah-penyembah berhala, dalam situasi yang lain kita tak nampak. Sebab mereka dalam anutan mereka pada berhala lebih bersifat ritual. Bukan beragama. Apa maksud ritual? Mereka ada waktu tertentu tunjukkan agama. Ia berbeza dengan Islam. Islam ni bukan ritual. Islam cara hidup. Maka kita boleh berniaga tunjuk agama. Kita tahu dosa, pahala. Kita bersukang pun tunjuk agama kita. Sebab itu apa pun tindakan orang Islam buat, nampak Islam dia. Nampak Islam. Tetapi penyembah berhala, waktu dibuat satu tak nampak dia sembah berhala. Tapi bila dibuat ritual baru tahu ni penyembah berhala. Ini pemegang khurafat. Antara ritualnya ialah menyembelih binatang untuk berhala. Yang mereka lakukan. Makan minum tadi diritualkan. Bagaimana mereka beri makan pada berhala-berhala mereka, mereka juga menyembelih pada berhala mereka.
sebagai upacara di Nepal, menyembelih binatang juga untuk kita katakan agama mereka. Maka Allah menyebut, wahai orang beriman, bila kau makan, makan apa yang disembelih atas nama Allah. Baik, kenapa turun ayat ini? Bila mana orang musyrik Mekah, dia nak lawang Nabi SAW, dia cari sumber semua-semua untuk lawang Rasul. Akhirnya dapat sumber daripada Parsi. Orang Parsi ni tulis surat kepada orang Quraisy, ajar satu ilmu debat dengan Rasulullah. Mereka tulis surat. Lalu dalam surat tersebut, itu seorang penyembah api di kalangan ahli Parsi. Bila mana Allah Ta'ala turunkan ayat haram makan bangkai. Lalu orang Parsi ni kata, ini saya dah jumpa titik lemah orang Islam. Maka dia pun hantar surat. Dia kata apa? Inna Muhammadan, dalam surat dia, wa ashabahu yaz'umuna annahum yattabi'una amra Allah, summa yaz'umuna annama zabahu fahuwa halal, wa ma zabahu Allah fahuwa haram, fa waqa'a fi anfusin nas minal muslimin min zalika syai', fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-ayah. Orang Parsi ni tulis surat, dia beritahu pada pemimpin Quraisy, dia kata Muhammad mendakwa mereka dan sahabat mereka dan sahabatnya ikut perintah Allah. Lalu mereka ini mendakwa bahawa apa yang mereka sembelih tu halal. Tapi apa yang Allah sembelih tu haram. Maksudnya merujuk pada bangkai tu kan Allah sembelih kata mereka. Sebab mereka, musyrik Mekah bila dapat poin ni, mereka datang jumpa Nabi SAW berkata, wahai Muhammad, kenapa binatang tu mati? Yang jadi bangkai, kenapa? Maka jawab Nabi SAW, bila mereka berkata, siapakah yang menjadikan binatang tu mati? Maka jawab Rasul, Allah. Ialah yang menghidupkan, mematikan Allah. Baik, kalau Allah yang mematikan binatang ini, yang bangkai ini, berarti ini sembelihan Allah. Bila ini sembelihan Allah, kenapa pula haram? Kamu kata sembelih kamu halal, kalau kamu sembelih sendiri halal. Tapi kalau Tuhan sembelih haram, ini bukan agama Allah. Dia rasa macam logik tu, logik. Lalu sebagai orang Islam, macam betul. Macam betul. Yelah, binatang tu kan mati sebab Allah yang mematikan. Betul? Betul? Berarti macam Allah yang sembelih binatang tu. Manakala kalau kita sembelih pula, kita yang mematikan. Secara zahirnya. Yang kita sembelih, kita kata halal. Yang Allah sembelih, kita kata, apakah ini ikut agama? Maka Allah turun ayat ini. Makan. Sebab ini kan perintah. Makan apa yang disebut nama Allah. Jangan ragu-ragu. Jangan makan yang bangkai tadi. Baik, kita pergi pada ilmu logik yang mereka cuba logikkan. Logik inilah mereka kembangkan pada semua perkara. Contoh mereka kata, orang lelaki boleh poligami. Why not perempuan pun poligami? Buat benda yang sama. Nampak logik tak? Nampak. Yang bahlu tu dalam kurungan. Tapi nampak macam logik. Kalau lelaki boleh poligami, saya pun nak poligami. Saya perempuan. Saya pun nak kahwin 4. Baik. Kita lihat. Apakah mantik ini, logik ini betul? Bila Islam menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, Allah dah beri kita akan analisis benda tu kenapa. Baik, sebagai contoh, lelaki kalau kahwin 4. Maka kalau semua perempuan yang mengandung, jadi anaknya 4. Okey. Jadi, terhasillah maksud berkahwin untuk ramaikan zuriat dan keturunan. Perempuan pula kalau dia kahwin dengan lelaki 4, berapa orang anak dia keluar? 4 orang juga. Maka mungkin dia 4 orang, dan dia pun mengandung seorang juga 1. Tak terhasil maksud memperbanyakkan zuriat. 1. Yang kedua, lelaki kalau dia kahwin 4, dia bukan kempen poligami, ini cerita logik. Yang kata binatang yang mati ni Tuhan sembelih. Nak logik ni. Baik, lelaki ni bila kahwin 4, and then semua keluar anak. Maka anak tu dibankkan dengan lelaki. Selesai. Manakala perempuan pula kali ni kahwin 4, anak tu nak bank siapa? Gaduh 4 orang nak bank siapa? Ketiga, kalau sekiranya lelaki poligami, lalu perempuan ni gaduh lah, bini-bini dia gaduh. Satu pandang utara, satu pandang selatan, satu pandang gaduh. Lelaki ni boleh tak kontrol? Boleh. Tapi kalau sekiranya perempuan pula poligami, suami-suami dia gaduh. Bayangkan? Habis. Baik, kemudian bila kita cerita tentang berkait dengan perkara seksual pula, macam mana? Agak-agak. Bila perempuan ni nak melayan 4 orang lelaki, berbanding lelaki melayan 4 orang perempuan. Maka di mana nak logik nak samakan poligami lelaki pukul 5 dan perempuan? Tak logik. Baik, kita cerita bab bangkai pula. Baik, yang ni dikata Allah sembelihkan. Tapi bukankah Allah yang sebut Allah mengharamkan bangkai? Hurimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khizi
Allah telah mengharamkan kamu bangkai. Yang kamu kata Allah yang sembelih, Allah ini yang kata haram. Kenapa kamu cuma nak dengar, nak buat satu spekulasi yang ni, sedangkan kenyataan Allah itu sendiri kata tak boleh. Satu. Yang kedua, bila Allah haramkan bangkai, kenapa? Kerana ada kotorannya. Kerana ada mudaratnya. Yang Allah suruh sembelih kenapa? Kerana ada manfaatnya. Maka jangan fikir sesuatu tu di luar akal kamu, cuma logik bersifat spontan. Umpama juga kita contoh ginilah tuan-tuan. Bila kita katakan, laki boleh ceraikan perempuan. Why not perempuan ceraikan laki? Kenapa tak boleh? Perempuan pun ada kuasa talak. Tetapi kenapa Allah berikan kuasa talak pada lelaki bukan pada perempuan? Dan kenapa tak ambil mantik yang sama? Yang beri nafkah itu lelaki bukan perempuan. Baik, lelaki beri nafkah. Why not perempuan pula yang beri nafkah? Lelaki dia jaga baby. Dia jadi si rumah, dia masak siakat 3 rasa. Yang mungkin jadi 5 rasa. Bertukar. Jadi semua benda-benda logik tadi itu bukan logik sebenarnya. Walaupun nampak zahir macam logik, tak. Bahkan di sebelah itu ada mudarat. Kerana itu Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Sebab saya kata pertama, dan ritual mereka ialah menyembelih binatang untuk berhala. Dan ritual mereka menyebut binatang ini dengan upacara-upacara keagamaan tertentu. Maka Allah turunkan ayat, makanlah benda yang disembelih atas nama Allah. Dengan makan yang tidak disembelih atas nama Allah. Sesungguhnya mereka yang beri hujah itu cuma ikut hawa nafsu, bukanlah ilmu. Allah tahu siapa yang melampau. Kemudian Allah menyebut wazaru zahiral ismi wa batinah. Tinggalkan dosa yang zahir dan dosa yang batin. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan dosa, maka Allah pasti akan membalas setiap kejahatan penipuan mereka. Sebab orang yang buat dosa ini mereka cenderung untuk menipu. Mereka cenderung untuk melakukan pendustaan atas nama agama dan macam-macam. Kemudian Allah menegaskan lagi, wala ta'kulu, jangan kau makan apa yang disembelih bukan atas nama Allah. Kerana ia adalah fasik, kerana ia adalah perbuatan ritual musyrik. Wa inna syaitan, inilah dia peranan syaitan, la yuhuna ila awliyaihim, yang sentiasa membisikkan kepada rakan-rakan mereka, membisikkan kepada penyokong-penyokong mereka, hujah-hujah yang bodoh, liyujadilukum, untuk berdebat dengan kamu wahai orang beriman. Wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun, kalau kamu ikut cara mereka, kamu juga syirik macam mereka. Jadi bila kita nak menganalisis hujah-hujah orang kafir daripada dulu sampai sekarang, bila orang kafir cuba untuk menyebut sesuatu logik, atas nama logik, atas nama kebebasan berkata, bercakap dan sebagainya, untuk mereka hentam satu persatu ajaran Islam yang adil dan bijaksana, maka mereka pasti akan terjatuh, terkulai. Sebab logik itu bukan berdasarkan kepada asas ilmu, melainkan hawa nafsu. Logik tadi berdasarkan hawa nafsu. Islam tidak melorongkan kita berfikir berdasarkan logik hawa nafsu. Logik itu pertama mesti berdasarkan wahyu. Yang kedua, logik itu berdasarkan pada maslahat, kepentingan. Logik ini berdasarkan maslahat, kepentingannya apa? Ada tak kepentingan? Kalau kita nak suruh sama benda tu, apakah kepentingannya dapat diperoleh bersama ataupun tidak? Maka tak boleh kita logik secara melihat gambaran zahir. Kalau kita lihat gambaran zahir ni anak-anak semua, kita pun beli pakai yang sama rata. Logiknya begitu. Ini anak-anak saya pakai beli sama. Tak, kita lihat maslahat. Anak ni berat 70 kilo. Yang ni berat 14 kilo. Yang ni berat 20 kilo. Beza. Kita pergi jumpa doktor atau pergi farmasi beli obat. Ni obat untuk anak demam. Ahli farmasi tanya apa? Berapa berat badan anak awak? Sebab dia akan beri sukatan berbeza. Okey, berat 70 kilo. Okey, ini makan sesudu besar. Kalau boleh sesudu teh. Yang ni pula, okey, ni setengah sudu je. Yang ni pula, ni kalau boleh sekali je sehari. Ya, bila saya kata saya ada anak. Ni semua nama anak. Logik zahir anak. Maka saya kena beli pakai yang sama. Tapi bila tengok balik, dia punya bentuk badan tak sama, jantina berlainan. Maka bukan logik itu beri benda sama secara mutlak. Beri kepada, pertama berdasarkan wahyu, kedua berdasarkan maslahat. Sebab itu atas nama inilah bila Islam mewajibkan harta pusaka lelaki lebih pada perempuan. Walau sama-sama nama anak, kan ada logik yang berkait maslahat. Iaitu si anak akan berkahwin dan memberi nafkah. Si perempuan akan berkahwin dan mendapat mas kahwin dan dinafkahi. Bila logik Islam, kenapa bila suami mati, maka isteri kena beriddah 4 bulan 10 hari. Manakala lelaki pula kalau isteri mati tak iddah. Terus cari yang lain.
Macam tak sama, macam tak logik. Logiknya biar sama 4 bulan 10 hari. Maka dia lihat logik berkait masalah. Kerana perempuan ini mungkin mengandung. Dia mengandung dan tempoh tersebut maka perlu dijaga dulu. Dan ada masalah lain yang telah kita terangkan dalam pembacaan surah Al-Baqarah. Jadi jangan melihat logik itu cuma makna sama. Pertama saya katakan asasnya wahyu dan berfikir. Yang kedua, maslahat. Sebab itu apa yang Islam syariatkan dia ada maslahat dan faedah. Dia bukan datang secara sia-sia dan secara spontan tanpa melihat kepada maslahat. Sebab itu segala hukum Allah ada maslahat. Yang mampu solat berdiri, yang tak mampu solat duduk. Yang tak mampu lagi solat berbaring, solat mengiring kanan atau mengiring kiri. Kanan lebih afdal daripada kiri. Atau kemudian dalam keadaan berbaring. Kemudian dalam keadaan kita katakan isyarat kepala, kemudian hati. Logik tadi berdasarkan maslahat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.